Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ni sama-sama pada hari Isnin. Kita dah menghampiri hari bulan Ramadan, beberapa hari sahaja lagi ataupun beberapa jam saja lagi beberapa ratus jam saja lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi seperti biasalah, kita sekarang dalam pengajian Sorof. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang baru mengikuti kursus kita, kursus bahasa Arab intensif, kita sebenarnya kita buka kepada semua pelajar lah. Kursus intensif bahasa Arab 3 bulan. Tak kira lah umur dia 25 ke, 20 ke, 14 ke, 15 ke. Yang penting dia tahu tulis jawi, tahu serba sedikit baca Quran, hafal Quran sikit, 5 juzuk ke 10 juzuk. Maka dia boleh menyertai kursus kita bahasa Arab 3 bulan Nahwu dan juga Sorof. Okey. Cuma pelajaran kita pada hari ini pada bahagian yang keempat masih lagi sambungan isim tafdil daripada buku Tasrif dan I'lal Al-Fatih. Okey, kita alu-alukanlah untuk kedatangan selepas daripada kuarantin ni. Mana-mana pelajar baru kita ada cawangan di Port Dickson. Okey. Kerana kita anggarkan 500 ke 600 orang, 500 sampai ke 1000 orang untuk pelajar baru ni Kita nak, bukan nak keuntungan semata-mata, tetapi kita nak keuntungan di akhirat nanti, iaitu orang dapat faham bahasa Arab, faham Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Okey. Cuma bila sebut tentang isim tafdil, dia tercatat ringkas dalam Nahwu Al-Fatih pada muka surat 4. Okey, dalam Surah Al-Fatih. Tetapi yang terperincinya adalah di dalam Nahwu Al-Fatih pada muka surat 108. Safhah mi'ah wa samaniyah. Okey, pada muka surat 108. Seperti mana yang diberitahu semalam, Nahwu dan juga Sorof ini dipanggil lazim malzum, talazum. Siapa yang faham Nahwu tapi tak tahu Sorof, tak boleh juga. Siapa yang tahu Sorof tak tahu Nahwu pun tak boleh juga. Dia mesti kena dua-dua. Dia package sekali. Package. Jadi maksudnya bila mana kita, kalau kita tahu Nahwu Sorof tapi tak tahu ini bab Nahwu ke bab Sorof, itu tak apa. Yang penting kita tahu dua-dua. Cuma tak tahu ini bab dalam Sorof ataupun Nahwu. Nahwu ini lebih kepada noun lah. Noun ni maknanya isim. Cuma bila sebut tentang fi'il, verb, dia lebih kepada Sorof. Tapi tak dinafikan juga. Di dalam Sorof ada isim. Seperti mana kita nak bincangkan isim tafdil. Sebelum ni isim kita panggil sifat musyabahah, kemudian isim mubalaghah, sirah mubalaghah. Itu semua dalam isim. Okey. Kemudian dalam tak dinafikan juga dalam Nahwu, walaupun membincangkan tentang noun, isim semua, tetapi ada juga fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il amr disentuh dalam Nahwu. Jadi maksudnya dua-dua tak dapat tidak. Siapa yang ambil Nahwu saja maka dia akan sesat, dia kena Sorof. Siapa yang ambil Sorof dia akan sesat, maka dia kena Nahwu. Sebab tu Imam Malik pernah kata mengenai dengan orang belajar fiqh dengan belajar tasawuf. Man tafaqqaha, siapa yang belajar fiqh min ghairi tasawufin, tanpa dia nak belajar tasawuf, maka faqad tafassaqa, maka dia adalah fasik. Sebab fiqh ni dia luas, ambil benda yang ringan. Contoh semayang, contohlah semayang Zuhur sampai Asar, waktu dia luas. Nak semayang bila? 10 minit sebelum Asar, semayang Zuhur. Boleh, tak jadi masalah. Kalau dia fiqh lah, kalau dia pandai fiqh boleh. Itu bukan waktu haram, 10 minit sebelum Asar semayang. Itu masih waktu ikhtiar. Tapi bila dia ada tasawuf, dia tahu nilai ilmu tu nak letak di mana dan mengikut sunnah Nabi. Okey? Begitu juga dalam Nahwu Sorof ni, satu benda yang sangat penting tau. Nahwu Sorof, dua-dua ni kena ada kesinambungan sekali. Okey.
Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan dan juga pelajar-pelajar kita daripada Pusat Tahfiz At-Taqwa yang menyertai kursus kita 3 bulan ni. Sebenarnya mereka berbaki sebulan lagi. Tapi nak ditakdirkan Allah, ketentuan Allah mendahului segala-galanya. Sepatutnya mereka dah habis dah kursus ni. Tapi terbengkalai, jadi kita refresh balik takut mereka lupa. Jadi ada sebahagian orang dia tak setuju ni pengajian kita kursus 3 bulan ringkas. Dia kata Sayyidina Ali pesan belajar kena lama-lama. Kita kata ni kursus intensif. Okey. Kursus intensif ni nak bagi mereka nampak gambaran nahwu ni mudah, bukan susah. Macam mana cara teori dan juga cara praktiknya. Okey. Jadi memanglah belajar kena lama, cuma ini sebagai satu pengenalan. Cuma bila mana kita nak memahami kitab tafsir, kenalah tahu macam mana term-term dalam tafsir. Nak tahu kitab fiqh kena term-term kitab fiqh kena tahu term dia kitab apa, macam mana ibarat dia. Okey. Jadi walaupun ada yang di sana sebahagian orang dia tak setuju ni kursus ringkas-ringkas ni, pendek-pendek ni, dia kata akhir zaman. Kita kata sebenarnya pengajian nahwu sorof ni di universiti, di pondok-pondok madrasah, semua belajar 4-5 tahun. Cuba tanya apa yang belajar 4-5 tahun? Mubtada' tatak rafa' sampai bila-bila? Tak ada. Bila semakin tinggi belajar mubtada' kasrah. Tak ada. Okey? Makna benda yang sama, belajar benda yang sama supaya lebih kuat, lebih kukuh. Man takarrara taqarrara. Siapa yang selalu berulang-ulang, ulang-ulang, maka dia akan kuat. Kursus kita ni sebenarnya nak bagi pengenalan. Jadi bila mana pelajar tersebut dia konsisten dengan apa yang kita belajar, kemudian dia selalu perhatikan, kemudian selalu dia baca buku, walaupun tak faham, baca kitab Arab, walaupun tak faham dia baca, insya-Allah dia akan boleh. Masalahnya yang jadi kursus intensif ni belajar 3 bulan, lepas 3 bulan 30 tahun lepas tu baru buka balik buku nahwu, memang tak ingatlah, ya. Itu kita nak bagi tahu kursus, kepentingan kursus kita. Okey? Jadi alhamdulillah bila sebut tentang isim tafdil yang kita bincangkan sebelum ini mengenai dengan isim tafdil, apa benda? Dia mesti ada 2 orang ataupun lebih perbandingan antara 2 orang. Orang A, orang B, perbandingan. Bila perbandingan dalam perkara yang sama. Kalau perkara yang berlainan, dia tak jadi tu. Dia tak jadi isim tafdil. Contoh kita bagi Contoh apa? Al-asal. Okey. Nampak tak contoh? Al-asal ahla minal khal. Al-asal mana apa? Asal. Kita panggil syahrul asal. Syahrul asal apa? Bulan madu. Berbulan madu. Okey. Al-asal. Al-asal ni makna madu. Ahla. Ahla ni isim tafdil ni lebih manis. Sebab itu dalam kita baca dalam tafsir Inna A'tainakal Kautsar, dia ada sebut apa benda? Air telaga Kautsar lebih ahla, lebih manis daripada apa? Daripada susu. Kemudian lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Telaga Kautsar lebih apa? Putih daripada susu. Okey. Tengoklah dalam tapi perkataan ahla ni ada dalam tafsir surah Inna A'tainakal Kautsar. Okey. Minal khal. Khal pun ada dalam hadis, ni pun ada dalam hadis, ni pun ada dalam hadis. Khal ni makna apa? Khal ni makna cuka. Okey, makanan yang paling disukai oleh Nabi adalah cuka. Nampak? Maknanya khal. Jadi adakah ini isim tafdil? Memanglah isim tafdil, tapi dia tak sesuai tau. Sebab apa tak sesuai? Madu dengan cuka, cuka tak manis, dia masam. Asal madu, madu manis. Jadi maknanya dia dia nak compare kan 2 perkara, 2 benda,
tapi benda tadi berlainan. Khol ni benda lain. Asal ni asal benda lain, tapi nak comparekan dengan benda lain. Ini masam ni manis, tak kenalah. Kalau dia kata al-asal ahla minat tamar, boleh juga. Tamar. Sebab tamar tu madu. Tamar tu kurma. Kurma manis. Asal madu bermanis. Jadi makna madu lebih manis daripada kurma. Betul? Tapi ni tak kena lah ya. Tak kena. Seolah-olah kita, makna dia beginilah. Maknanya apa? Seolah-olah al-asal zaidun fi halawatihi. Okey. Boleh nampak Al-asal. Asal ni makna apa? Al-asalu makna madu. Madu. Zaidul makna lebih. Madu itu lebih, khabar lah. Fi halawatihi. Dari segi apa? Manis dari segi fi halawatihi, manis. Halawah. Halawah tu manis. Ahla isim tafdil dia. Manis berbanding dengan khol, cuka. Khol. Cuka. Khalli fi humudatihi dari segi masamnya. Jadi lain tu. Mana madu ni lebih manis. Dari segi kemanisan dia lebih manis berbanding cuka dari segi masamnya. Tak kena. Nampak tak? Sebab kalau kata tamar boleh lah. Tamar manis sama manis. Jadi ini tidak kena. Ni kita panggil tak termasuk isim tafdil. Walaupun ahla, sirah dia sirah ismut tafdil. Sirah dia sirah ismut tafdil. Tapi dari segi struktur ayat tidak kena. Okey, makna tak bertepatan dengan definisi. Sebab definisi kita bincang semalam. Sama ada dua orang ataupun lebih dalam perkara, dikomparekan, dibuat perbandingan dalam perkara yang sama. Ini perkara yang berlainan, jadi tak kena dengan definisi. Nampak? Sirah ahla tetap sirah isim tafdil, tapi ayat tak kena. Itu kita kena faham. Kita kena faham. Kemudian contoh, kita kata al-asal ahla minat tamar. Betul? Kita buang at-tamar. At-tamri. Madu lebih manis daripada tamar. Betul? Jadi kita nak bagi tahu, kita buat perbandingan antara dua, madu dan juga tamar. Bukanlah maksud madu lebih manis daripada semua buah-buah. Mana buah-buah lain tak semanis macam madu. Tidak. Jadi maksudnya dia buat perbandingan antara dua je. Mana ada lagi mungkin lebih manis daripada madu. Okey, itu kita kena faham dalam isim tafdil. Dia tak menafikan semua. Kalau kata Zaid lebih pandai daripada Muhammad, jadi makna tak ada orang lebih pandai daripada Zaid. Tidak. Makna kita comparekan antara dua orang. Okey, kena faham definisi tu yang semalam kita bincang. Bila faham, maka fahamlah yang berikutnya. Okey. Seterusnya, pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita lihat dalam syarat isim tafdil, dawabit, syarat. Sebab isim tafdil bukan semua perkara boleh jadi isim tafdil. Semua ayat boleh jadi isim tafdil, tidak. Ada dawabit. Macam penerimaan hadis lah. Tak boleh semua hadis kita terima. Ni hadis Nabi, semua terima. Ada hadis yang boleh dijadikan hukum. Ada hadis tak boleh jadikan hukum. Okey. Jadi dia adalah kita panggil apa tu, dawabit, guideline dia, garis panduan. Okey, kalau pendapat kitab fiqh semua boleh guna. Tengok juga kitab fiqh tu kitab siapa, Syafi'i ke Hanafi ataupun Hambali. Okey,
oh ini pandangan kitab Syafi'i, tengok pula pandangan kitab Syafi'i itu adalah muftabih yang muktamad ataupun tidak, yang difatwakan ke ataupun setakat pendapat saja. Jadi maknanya halus. Itu kita panggil setiap bidang ada kita panggil takhasus masing-masing lah ya. Bidang kesusasteraan. Kesusasteraan bahagian bahasa. Okey, mungkin dia lebih tahu, lebih detail daripada belajar nahwu ni. Jadi semua tu kita rujuk kepada bidang masing-masing lah. Tapi sekarang kita belajar nahwu. Okey. Kita tengok syarat yang pertama dalam isim tafdhil. Syarat dia mestilah isim sulasi. Jelas Isim apa? Sulasi. Sulasi ni makna 3 huruf. Dia tak boleh lebih daripada 3 huruf. Dia maknanya dia ada PL yang 3 huruf. Okey. Dia ada PL yang 3 huruf. Tapi isim tafdhil tu bukannya isim tafdhil, dia bukannya fi'il. Dia adalah isim. Tapi kita nak bagi tahu di sini kita letak lahu. Lahu fi'il sulasi. Makna bagi dia ada fi'il sulasi 3 huruf. Dia ada fi'il 3 huruf lah. Jangan dia tak ada fi'il, dia isim semata-mata tak ada fi'il. Itu tak boleh untuk dijadikan sebagai isim tafdhil. Okey, itu syarat yang pertama Yang kedua, syarat dia apa dia? Syarat yang keduanya adalah fi'il tadi boleh ditasrifkan, fi'il yang mutasarrif. Yang kedua. Okey? Fi'il apa? Fi'il al-fi'lu mutasarrifan. Mutasarrif makna apa? Hal keadaan boleh ditasrifkan, mutasarrif. Fi'il yang boleh ditasrifkan. Okey? Macam mana fi'il yang boleh ditasrifkan tu? Macam mana fi'il yang boleh ditasrifkan? Maksudnya di situ fi'il yang boleh ditasrifkan tak termasuklah. Tidak termasuk apa dia? Laisa. Laisa tak boleh tasrif. Tak ada fi'il madhi, fi'il mudhari' nak tasrif macam mana? Asa. Okey, nampak? Benda-benda ni tak bolehlah kita jadikan isim tafdhil. Itu syarat dia. Okey? Kemudian perkara yang ketiga adalah dia boleh untuk menerima perbezaan. Okey. Dia boleh untuk menerima perbezaan. Nombor 3 apa kita panggil? Qabilan litafawut. Tafawut. Qabilan litafawut mana apa? Qabilan ni terima qabala yaqbilu. Qabala yaqbilu. Bukan qabila yaqbalu. Qabila yaqbalu maknanya menerima. Okey. Jadi qabilan isim fa'il dia. Makna menerima litafawut. Tafawut ni makna perbezaan. Tafawut. Perbezaan. Different. Okey. Boleh menerima perbezaan. Maknanya perkataan isim tafdhil ni boleh menerima apa? Perbandingan antara dua. Dia tak bolehlah tasrif benda yang tak ada perbandingan. Contohnya apa? Tak ada perbandingan. Contohnya mata. Mati. Mati macam mana? Dia ni adalah mati berbanding kamu. Lebih mati berbanding kamu. Jadi tak boleh buat perbandingan. Kalau lebih awal mati bolehlah. Lebih dahulu. Asbaqu. Lebih dahulu mati berbanding kamu. Tu boleh. Tapi lebih mati tak boleh. Fania. Halaka. Tak boleh. Dia lebih binasa berbanding kamu. Dia lebih hancur berbanding kamu. Tidak kena ayat. Okey. Tapi dalam bahasa Arab ada juga dipanggil sebagai, boleh juga kita buat contoh. Kita kata apa tau? Zaidun amwat. Amwatu.
sebahagian lah ya. Amwatu min Muhammadin. Dalam bahasa Arab boleh ni. Sebahagiannya mereka terima ni. Tapi bukan makna hakikat lah, bukan makna hakiki. Makna ada makna di sebaliknya. Zaidun amwatu min Muhammadin. Zaid itu adalah lebih mati berbanding Muhammad. Lebih mati. Maksudnya apa lebih mati? Ada ulama terima ni. Bukan lebih mati itu maksud lebih malas. Lebih mati itu maksud apa? Lebih malas. Okey. Tapi secara umumnya dia tidak boleh diterima sebagai isim tafdil. Okey. Kemudian syarat yang seterusnya dia juga adalah apa dia? Syarat seterusnya yang keberapa ni? Yang keempat. Apa dia? Hendaklah dia bukan manfi. Nombor 4. Dia bukan an la yakuna manfiyun, manfiyan. Khabar yakunu. Okey. Manfiyan. Alla yakunu manfiyan. Makna PL dia PL yang musbat. Maknanya PL yang tak ada huruf nafi. Tak boleh, kalau ada PL huruf nafi, kalau huruf nafi tak boleh buat isim tafdil. Tak boleh buat isim tafdil. Okey. Kemudian yang seterusnya apa lagi? Mutasarrif. Seterusnya dia bukanlah sifat di atas wazan af'al mu'annas dan fa'ala. Makna nombor 5 muzakkar af'al mu'annas fa'ala. Kalau atas wazan ni, kan isim tafdil ni kita dah bagi tahu. Dia atas wazan apa isim tafdil yang kita bincang semalam? Dia kalau lelakinya dipanggil af'alu. Af'al. Af'al. Okey. Kalau muannas atas wazan fu'ala. Nampak? Fu'ala. Okey. Ini untuk muzakkar, ini untuk muannas. Lelaki perempuan. Tapi kalaulah muzakkar dia atas wazan apa? Af'al. Af'alu. Af'al. Sama. Tetapi muannas dia atas wazan fa'ala. Dia tak atas wazan fa'ala. Maka tak boleh dijadikan isim tafdil. Tak boleh. Ini selalu untuk sifat ni. Sifat ataupun warna ataupun aib. Wazan ni kita kena ingat, dia juga termasuk wazan ismul ladzi la yansarif. Boleh rujuk balik di YouTube kami, Pusat Ilmu At-Taqwa, ataupun di page Pusat Tafiz At-Taqwa, kita lihat balik perbincangan kita ismul ladzi la yansarif, ada bincang ke atas wazan ni. Sekiranya af'alu dan juga fa'la'u tak boleh tanwin, tak boleh baris bawah. Ni selalunya untuk apa? Selalunya sifat ni untuk apa? Sifat ni dia ada 3. Satu untuk laun. Laun ni apa? Warna. Satu lagi untuk aib. Aib ni apa? Kecacatan. Kekurangan yang ada pada diri dia, kecacatan. Lagi untuk apa lagi? Laun aib. Ini dah selalunya, ya. Selalunya untuk dua tu, laun dengan aib. Okey. Kita lihat contoh. Contoh apa kita nak buat? Contohnya sifat warna. Warna apa? Warna merah. Ahmaru. Sama tak wazan dia? Sama. Af'alu ahmaru. Warna apa lagi? Hitam. Aswadu.
aswadu, nampak tak? Dia wazan yang sama, af'alu, ahmaru, aswadu, tetapi dia tidak memberi makna isim tafdil walaupun wazan sama. Sebab apa dia tak memberi makna isim tafdil walaupun wazan dia sama? Kerana muannas dia adalah bukan fu'la. Muannas dia ahmar apa? Ahmar muannas dia adalah hamra. Gelaran kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha dipanggil hamra. Di mana kemerah-merahan. Okey, panggilan manja. Aswadu dipanggil apa? Sauda. Sauda. Isteri Nabi ada nama Sauda. Isteri Nabi nama dia Saudah. Saudah binti Zam'ah. Isteri Nabi nama apa? Nama Saudah. Bukan Sauda, Saudah. Tak, Saudah binti Zam'ah. Zam'ah. Ini isteri Nabi lah, nama dia Saudah binti Zam'ah. Antara isteri Nabi yang paling tua. Isteri Nabi yang paling tua. Dia takut tau Nabi cerai dia sebab dia dah tua sangat dah, memang tak ada apa-apa function dah untuk Nabi ni. Tak ada apa-apa. Nabi pun yelah sebab dia dah tua sangat, Saudah binti Zam'ah ni. Jadi dia kata macam ni lah, giliran aku berikan kepada Aisyah. Jadi makna time Nabi nak bersama dengan dia, maka hari dia bagi kepada Aisyah, giliran dia. Jadi maksudnya diri dia sendiri yang risau, khawatir, takut Nabi cerai, tapi Nabi tak cerai pun. Nampak tak? Sebab apa? Ahmar, aswadu, merah, hitam, tidak isim tafdil kerana muannas dia berbeza. Hamra'u, ini fu'ala. Sauda'u, ini fu'ala lain. Jadi maknanya dia tak boleh jadi. Dia tidak boleh jadi isim tafdil sebab muannas dia lain. Kalau untuk aib, macam mana untuk aib? Untuk aib ni mana untuk benda yang cacat? Contoh, buta sebelah mata. Buta sebelah mata dipanggil sebagai apa? Dipanggil, kita panggil a'war. A'war. Okey? Buta sebelah mata. Untuk laki-laki yang buta sebelah mata. Kalau perempuan, dipanggil sebagai awra. Nampak? Jadi maknanya kita tak boleh kata dia paling buta sebelah mata. Sangat buta sebelah mata, kita tak boleh. Sebab apa? Muannas dia lain. Muannas dia awra, bukan fa'ala. Jelas Itu antara 5 syarat 5 syarat yang kita sebutkan pada pagi ni. Syarat yang terakhir ada 6 syarat semua. Dia adalah fi'il yang tam, bukan naqis. Syarat yang ke-6. Kita letak pindah ke atas syarat yang ke-6. Dia adalah mestilah daripada fi'il yang tam, bukan naqis. Apa maksud fi'il tam bukan naqis ni? Bila tam ni sempurna, tak perlu dah isim khabar. Bila naqis kurang, perlukan kepada isim khabar. Contohnya seperti apa? Kana. Contoh seperti apa? Inna. Dan juga adik-beradik dia lah semuanya. Akhwat dia. Sebab apa? Kana ni dia naqis, dia kurang. Sebab dia perlu kepada isim, perlu kepada khabar. Inna pun begitu, laisa pun begitu, asa semua begitu. Okey? Jadi dia mestilah fi'il tam, maknanya dia tidak perlu kepada, tak perlu kepada apa? Fi'il tam, makna tak perlu kepada isim dan juga khabar. Itu syarat untuk jadikan dia sebagai isim tafdil. Mana ingat 6 syarat ni? 6 syarat ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selepas ni insya-Allah kita akan bincangkan mengenai dengan ada macam mana pula kalau dia tu bukan fi'il sulasi. Macam mana kita nak buat dia sebagai isim tafdil? Kita akan bincangkan. Yang kedua, kalau fi'il yang tak boleh ditasrih, macam mana kita nak buat dia kalau dia jadi isim tafdil? Kemudian kalau dia manfi, macam mana nak buat dia kalau dia bukan isim tafdil? Tak jadi manfi, tambah satu lagi. Tambah satu lagi dan juga majhulan. Majhul, tambah satu lagi.
Makna dia bukan daripada PL yang nafi dan juga majhul. Macam mana kalau dia majhul, kalau dia ada huruf nafi? Ini kita akan sebutkan selepas ni. Okey. Okey Jelas dulu setakat ni. Okey, kita boleh padam tak ada apa-apa. Rasa setakat ni ini antara syaratlah dawabit, garis panduan kita perlu tahulah, ya. Bila kita faham garis panduan syarat ni, maka tak jadi masalah untuk kita tengok, oh kalau mana ni boleh jadi isim tafdhil. Ini maksudnya dari segi kita nak buat ayat. Contoh kita nak buat maqalah, artikel, kita nak buat satu karangan bahasa Arab. Jadi di mana nak letak isim tafdhil ni baru kita tahu. Dari segi pembacaan kitab kita tak perlu fikir. Sebab apa tak perlu fikir? Baca Quran, hadis, sebab dah ada depan kita dah. Jadi kita cuma i'rabkan je. Tapi benda kita nak buat, dalam penulisan nak buat, ini yang kita perlu tahu. Dalam penulisan. Sebab itu membaca kitab dengan menulis kitab lagi berat. Berapa ramai orang yang mampu untuk membaca kitab Arab tapi tak mampu untuk menulis kitab Arab. Sebab apa? Membaca semua boleh. Macam ni, semua tahu. Okey, cuba saya nak buatkan sikit kesimpulan isim tafdhil supaya daripada kitab, banyak-banyak kitab yang nak belajar sampai seminggu, kita boleh ringkaskan satu hari. Boleh tak buat kesimpulan dia dengan menggunakan ayat yang mudah? Tuan boleh buat. Jadi, itu susah tu. Nampak? Berapa orang yang mampu untuk baca kitab Arab tapi tak mampu untuk menulis. Susah menulis. Sebab tu orang ambil master PhD tulis. Susah. Bertahun-tahun kadang-kadang. 5 tahun, 4 tahun. Kadang-kadang lebih sampai 8 tahun pun ada. Sebab apa susah nak tulis ni? Okey? Menulis lagi susah lagi pada bercakap. Cakap ni macam cakap English lah. Kita cakap je. Kalau salah grammar sikit-sikit tak apa, tak ada masalah. Yang penting boleh orang faham. Tapi dalam tulis tak boleh, dia ketat. Dalam penulisan dia ketat. Cakap Arab pun cakap je lah. Salah pun salah. Tapi dalam penulisan dia ketat. Okey Jelas? Sekarang ni insya-Allah kita akan lihat kalau dia lebih daripada 4 huruf, macam mana kita nak buat tu? Kalau lebih 4 huruf. Contoh perkataan irtafa'a. Irtafa'a. Ni berapa huruf ni? Ini banyak huruf ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Tak boleh kita nak buat isim tafdhil, tak boleh. Kalau kita nak kata bukit di sana lebih tinggi. Ataupun lebih besar. Lebih tinggi lah, irtifa'nya mana tinggi. Irtafa'a mana tinggi. Lebih tinggi berbanding busut. Busut ni, benda yang macam bukit kecil je, busut. Tapi nak bagi tahu lebih tinggi. Macam mana nak bagi tahu lebih tinggi? Kita tengok cara nak buat ayat dia. Al-Jabal. Bukit. Okey. Nak buat macam mana isim tafdhil irtafa'a? Tak boleh. Kita letaklah di sini satu perkataan yang membantu dia. Aksar. Aksar pun boleh. Ataupun asyad pun boleh. Nampak? Dua-dua boleh. Lagi apa? Kita ambil masdar ya. Irtafa'a yartafi'u irtifa'an. Jadikan dia masdar. Okey, lagi. Minal berbanding habbah. Habbah ni apa?
Hadbah ni busut. Busut. Bukit yang kecil tu. Orang tua-tua jangan pijak busut. Orang tua-tua kata. Okey. Jadi nampak tak kita bagi tahu semalam? Apa yang kita bagi tahu semalam? Bila mana ada di sini isim tafdil. Ni maksudnya dia macam isim tafdil lah ni. Asalnya kita nak kata paling tinggi di sini, tapi tak boleh buat isim tafdil sebab dia lebih 3 huruf PL dia. Nampak? Bila ada min lepas daripada isim tafdil, bermaksud berbanding. Terjemah dia berbanding. Sebab apa banding? Kita compare kan. Perbandingan. Nampak? Jadi di sini bukit lebih aksar, lebih banyak tinggi. Lebih banyak tinggi dalam terjemah buku lah, lebih banyak tinggi. Makna kalau terjemah moden lebih tinggi. Kalau terjemah bahasa buku lebih banyak dari segi tingginya. Nampak? Ni tamyiz, lebih banyak dari segi tingginya berbanding dengan busut. Ataupun asyad. Asyad mana lebih dahsyat. Lebih lah. Asyad irtifa'an. Nak buat baris macam mana ni? Kita tengoklah al-jabalu jadi apa? Mubtada'un. Okey? Mubtada'. Aksaru jadi khabar lah. Tak boleh tak aksara. Sebab dia bukan maf'ulun bih. Sini asyaddu jadi khabar. Bila khabar, dia mesti kena rafa'. Betul rafa'. Okay, irtifa'an jadi tamyiz. Kita kata letak masdar. Letak masdar jadikan dia sebagai tamyiz. Kita dah belajar, sila rujuk balik di Pusat Ilmu Bahasa Arab YouTube kita ataupun di page kita bab tamyiz. Kita ada sebut dulu dalam bab tamyiz ni terbahagi kepada dua, zat dan juga nisbah. Nisbah pula terbahagi kepada dua. Apa benda? Nisbah terbahagi kepada dua, dipanggil sebagai muhawwal dengan ghairu muhawwal dalam bab tamyiz. Kemudian muhawwal terbahagi pula kepada tiga, ghairu muhawwal terbahagi kepada tiga. Azam, al-madah dan juga ta'ajjub. Muhawwal adalah mubtada' semua tu. Okey. Kita tengok ni terbahagi dalam bab mana? Adakah dia termasuk muhawwal ataupun ghairu muhawwal? Okey. Boleh nanti kita bagi contoh Quran banyak contoh Quran. Setakat ni boleh faham Ini syarat-syarat yang tak cukup, maka kita letakkan dia pembantu dia. Asyaddu boleh, aksar pun boleh. Okey. Nombor 4 apa dia? Saya dah lupa dah nombor 4. Cuba bagi tahu apa nombor 4 tadi sebab saya dah padam. Nombor 4. Okey. Kemudian yang seterusnya. Kita ini untuk PN yang lebih 3 huruf tau. Tengok ada 5 huruf. Kena buat macam ni lah. Okey. Sekarang ni ada lagi satu bab. Kalaulah dia tak boleh buat isim tafdil, bukan sebab dia PN lebih 3 huruf, bukan. Tapi sebab dia adalah sebab dia majhul dan juga sebab dia ada huruf nafi. Sebab dia majhul dan juga ni alla yakuna manfiyan. Okey, sebab dia ada huruf nafi dan juga dia ada ataupun majhul. Macam mana contoh dia? Contoh kafa'a yukafi'u wa mukafa'atan. Selalu kita sebut alhamdulillahirabbil alamin. Wassalat hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa yukafi'u mazidah
Okey. Kita tengok terjemahan dulu. Al-muhsinu. Al-muhsinu. Orang yang berbuat baik. Al-muhsinun. Ahsana yuhsinu ihsanan fahuwa muhsinun. Orang yang berbuat baik. Ahaqqu. Lebih layak. Ini isim tafdhil ni lebih layak. An yukafa'u, lebih layak dibalas. Maknanya orang yang buat baik ni lebih layak untuk kita balas baik dia. Itu maksud dia. Di sini isim tafdhil dia. Kita nak buat di sini. Isim tafdhil sepatutnya di mana? Sepatutnya di sini isim tafdhil. Tapi tak boleh buat. Kita nak kata orang yang berbuat baik ini hendaklah dibalas lebih. Di kafa'a yukafi'u mukafa'atan. Mana apa? Dibalas setimpal yang lebih. Jadi di sini kita nak buat di sini untuk isim tafdhil, tapi tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia majhul. Nampak majhul. Kafa'a yukafi'u majhul. Sepatutnya kafa'a yukafi'u, tapi yukafa'u. Yukafa'u majhul lah. Macam mana nak tahu majhul? Huruf yang pertama dia adalah berbaris depan. Kemudian huruf secondlah berbaris atas untuk fi'il mudhari'. Okey. Sebab sebahagian kita ada yang masih tak faham lagi, walaupun dia asas majhul. Kita bagi contoh majhul. Kita ambil fi'il ni lah, senang. Kafa'a. Yukafi'u. Kafa'a. Mana pemadam tadi ya? Okey. Kita nak cerita sikitlah tentang maklum dan juga majhul. Perkara pertama kita perlu tahu, bila sebut mu'rab, lawan dia adalah mu'rab pula. Mu'rab ni lawan dia mabni. Okey, bukan mu'rab. Maklum. Lawan dia apa? Majhul. Lawan dia apa? Majhul. Ni kita perlu ingat. Dalam ilmu nahwu awal-awal lah, selalu yang belajar level 1 belajar. Fi'il maklum, fi'il lawan dia adalah majhul. Selalu fi'il maklum orang tak sebut maklum. Contoh kafa'a. Kafa'a ni fi'il apa ni? Ini fi'il madhi. Fi'il madhi apa? Fi'il madhi maklum. Tapi orang tak sebut maklum. Sebut fi'il madhi sahaja. Okey. Kafa'a. Ini apa ni? Yukafi'u. Kafa'a yukafi'u mukafa'atan. Penambahan berapa huruf? 1 huruf. Pada huruf apa? Pada huruf alif. Penambahan 1 huruf. Dipanggil sulasi mazid. Okey. Kafa'a yukafi'u. Ini apa ni? Ini madhi maklum. Ini apa ni? Ini mudhari' maklum. Tapi orang tak sebut maklum. Ini fi'il madhi, ini fi'il mudhari'. Tapi majhul kena sebut. Majhul kena sebut. Contohnya seperti mana kita panggil air masak. Air masak, air mutlak. Okey? Air masak, air mutlak. Bila orang sebut ambil air segelas, itu maksud dia apa? Maksudnya tak perlu sebut ambil air itu air sirap ke air Milo ke, tak perlu. Maknanya air kosong lah. Disebut ambil air. Nampak? Orang dah faham dah. Ambil air kat belakang segelas, ambil air kosong lah. Tak perlu sebut pun air apa. Tapi kalau dia kata dia nak sirap, dia kena sebut ambil air sirap kat belakang 1 gelas. Ambil air teh 1 gelas di belakang. Kalau dia nak sebut air kosong tak perlu sebut. Begitulah. Maklum tak perlu sebut. Orang dah tahu. Tapi majhul orang tak tahu kena sebut. Macam mana nak kenal majhul? Ini nak kenal maklum. Ini maklum lah. Okey. Ini adalah maklum.
Kena buat anak panah sikit, takut salah Ini maklum. Majhul di mana? Majhul di sini. Majhul di sini. Fi'il mudhari', fi'il madhi macam mana? Fi'il madhi huruf yang pertama je berbaris depan. Okey? Kemudian huruf second last je berbaris bawah, fi'il madhi. Kena ingat tu je lah. Apa yang nak ingat? Huruf pertama berbaris depan, huruf second last berbaris bawah. Tapi untuk fi'il mudhari' macam ni juga. Huruf yang pertama berbaris depan, huruf second last berbaris atas. Nampak tak? Perbezaan dia. Huruf pertama baris depan, huruf second last baris bawah, huruf pertama baris depan, huruf second last baris atas. Dua tu je perbezaan. Yang lain sama. Lain semua sama. Semua sama lain. Jadi dia memberi implikasi pada terjemah. Kafa'a yukafi'u, iaitu membalas dengan setimpal, membalas. Membalas. Kalau kufi'a makna dibalas. Yukafa'u makna dibalas, sedang dibalas, telah dibalas. Okey, dibalas dengan setimpal lah. Ya. Itu maksud dia. Kafa'a yukafi'u. Kufi'a yukafa'u. Okey. Ini kita nak bagi tahu tentang majhul. Nampak Itulah fungsi majhul. Sebab sebahagian kita yang pelajar-pelajar yang bawah ni kadang-kadang dia tak faham lagi tu majhul. Tak tahu, dia kata apa lawan majhul? Tak tahu. Lawan majhul maklum. Cuma orang tak sebut je. Okey? Makna pun berbeza. Dalam bahasa Inggeris pun dia ada Dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris dia ada give. Give tu makna beri. Kemudian past tense dia gave. Kemudian ada satu lagi dipanggil sebagai given. Given tu lah majhul. Diberi. Given. Diberi. Nampak? Itu sebenarnya majhul. Given. Diberi. Okey. Okey, ni jelas maklum majhul. Kalau terjemah letak di depan lah. Kalau memukul, dipukul. Okey. Apa masdar dia? Kafa'a fi'il madhi, yukafi'u fi'il mudhari'. Masdar dia mukafa'atan. Masdar dia apa? Masdar dia mukafa'atan. Mukafa'atan. Sebab atas wazan mufa'alatan. Mukafa'atan. Nampak mukafa'atan. Jelas. Okey. Maklum dengan ma'ruf sama Ma'ruf, fi'il madhi ma'ruf. Tapi selalu disebut dalam kitab maklum. Ma'ruf pun boleh lah. Tak jadi masalah. Ma'ruf ni makna yang diketahui, yang telah ma'ruf, telah diketahui. Maklum yang telah diketahui juga makna sama. Dari segi term istilah makna sama. Semua dah tahu maklum, ma'ruf. Tak perlu sebut lagi. Okey. Sekarang ni kita nak sebut tentang tadi ni. Ni majhul, nampak tak? Mukafa'atan. Nampak Mukafa'atan. Mukafa'atan ni kita kena takwilkan dia. Bila takwil kena letak an masdariyah. Nampak? Mukafa'atan bila nak takwil kena letak apa? An masdariyah. Macam mana an? Letaklah fi'il mudhari'. Tapi fi'il mudhari' majhul bukan maklum. Yukafa'u. Nampak? Ini kita panggil selepas apa ni? Ini takwil. Bukan takwil, kita yang ditakwilkan kita panggil muawwal. Muawwal minal masdar. Muawwal. Muawwal daripada apa? Daripada masdar. Nampak? Muawwal minal masdar, daripada masdar. Asalnya al-muhsinu ahaqqu bil mukafaati. Lebih layak untuk dibalas. Tapi kita bila nak buat isim tafdil, maka kita ubahkan sirah sebab isim tafdil tak boleh atas wazan mukafaah, tak boleh. Jadi cara dia kita letak perkataan ahaq, kemudian takwilkan untuk kalimah ni nak buat isim tafdil, takwilkan dia jadi an yukafaah. Ni tak boleh yukafa'u lah. Sebab masuk an, nampak tak? Bila ada an yukafaah lah. Okey, nampak? Ini untuk apa? Untuk majhul. Majhul nak buat isim tafdil makna kena macam ni lah. Kena ditakwilkan.
Kena muawwalkan dia. Muawwal tu makna ditakwilkan. Awwala yuawwilu ta'wilan fahuwa muawwilun wa zaka muawwalun. Muawwal ditakwilkan. Ni muawwal. Ditakwilkan makna. Isim maf'ul. Muawwal. Okey? Jelas Sekarang ini tentang majhul. Macam mana pula masuk huruf nafi? Masuk huruf nafi macam mana? Masuk huruf nafi pun kena muawwal juga, kena ditakwilkan juga. Okey Nampak gambaran? Mana huruf nafi ini untuk majhul. Lepas ni kita tengok macam mana pula masuk huruf nafi. Okey. Kita tengok. Macam mana kalau masuk huruf nafi tu? Contoh Contoh apa kita nak bagi? Masuk huruf nafi nak jadikan isim tafdhil ni al-ilmu. Dia sama juga kena takwil al-ilmu. Ilmu itu al-ilmu ahsanu. Lebih baik. Nak buat ni untuk isim tafdhil tapi kena jadikan dia ni masdar, kita takwilkan dia. Tengok apa kita nak buat, ilmu lebih baik tidak ditangguhkan. Al-ilmu alla yuhmal, tidak ditangguhkan. Ini pun majhul juga, tak apalah. Okey alla yuhmala. Asalnya apa ni? Asalnya adalah ahmala yuhmilu ihmalan. Ini apa dia? Adalah masdar dia. Masdar. Ini apa dia? Ini adalah masdar. Ahmala yuhmilu ihmalan. Bila masdar atas wazan akrama, jangan dilupakan. Pelajar kita selalu lupa, tak letak hamzah. Sebab dia kata buku tak letak hamzah, tak boleh. Buku kadang-kadang tersalah cetak. Kena letaklah ihmalan. Ahmala pun kena letak. Atas wazan akrama, hamzah kena letak. Kalau tak letak, dia kira salah. Dalam karangan kena potong markah. Sebab apa? Sebab yang boleh layak terima baris adalah huruf hamzah, bukan huruf alif. Alif tak boleh terima baris. Hamzah je boleh terima baris. Okey. Ahmala yuhmilu ihmalan, makna tangguh. Ilmu itu ahsanu. Khabar. Ilmu itu lebih baik tidak ditangguhkan. Terus belajar. Nampak tak di mana? Ni huruf nafi ni. Sepatutnya letak masdar. Tapi dia takwilkan. Kena takwil. Ahsanu takwilkan, muawwalkan. Ditakwilkan dengan apa? Dengan an masdariyah. An la yuhmal. Inilah cara kita nak buat isim tafdhil cara dia. Sebab daripada masdar kena takwilkan dia. Dia tak boleh terus ahsanul ihmal. Salah ahsanul ihmal. Ilmu itu adalah sebaik-baik tidak ditangguhkan. Macam mana nak bubuh la tidak ditangguhkan? Kena takwilkan dia. Itu cara nak buat isim tafdhil Sebab apa kena tak boleh bubuh ihmal? Sebab dia nak masuk huruf nafi tak boleh bubuh la. Nak masuk huruf nafi pula. Nak apa? Masdar pula. Huruf nafi dia tak boleh masuk dengan isim tafdhil. Kena takwil. Kena takwil dengan an. An la yuhmal. Contoh mudahlah. Saya bagi contoh mudah. Dia macam dalam bahasa Arab, pelajar nak minta pergi tandas. Ustaz law samaht. Ustaz, saya minta maaf. Wa ana uridu azhaba. Uridu azhabu. Okey. Contoh paling simple. Uridu azhabu. Aku nak pergi ke tandas. Uridu azhabu ilal hammam. Dalam bahasa Arab salah sebab ini verb ni. Verb. Ini pun verb. Tak boleh. Dua verb tak boleh.
Tak boleh. Sebab apa? Dua verb tak boleh berkumpul. Dalam bahasa Inggeris pun sama. Dua verb tak boleh berkumpul. Kalau kata want dalam bahasa Inggeris, contohnya. Kata apa? Aku nak dalam bahasa Inggeris. I want go. Salah. Sebab apa dalam bahasa Inggeris salah? Ini verb. Ini pun verb. Verb tu apa? Verb tu fa'al lah. Fa'al. Okey. Jadi tak boleh bertemu dua verb dalam bahasa Arab pun sama, bahasa Inggeris pun sama. Nampak? Uridu azhab. Ini fa'al, ni fa'al, verb. Ini fa'al, ni fa'al. Tak boleh berkumpul. Salah. Jadi macam mana bila tak boleh berkumpul, macam mana kita nak buat? Kita kena pisahkan lah. Macam mana pisahkan? Letaklah sini, I want to go. I want to go toilet. Aku nak pergi ke toilet. I want to go. Okey. Nampak? Sini pun tak boleh berkumpul. Dalam bahasa Arab, macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat di sini? Kita takwilkan dia, kita letak an masdariyah. An. Uridu an. Jadi di sini tukar baris. Jadi azhaba. Nampak? Uridu an azhaba. Ataupun tak nak kita takwilkan dengan an azhaba, boleh. Kita letaklah masdar zahaba yazhabu. Masdar dia apa? Uridu. Az-zihaba. Okey, uridu az-zihab ilal hammam, ilal mirhat. Ataupun kita takwilkan dia. Kalau takwil macam mana takwil? Kalau kita takwilkan dia macam ni, kita takwil, kita muawwalkan dia. Jadi macam mana takwil dengan an masdariyah? Uridu an azhaba. An dengan fi'il mudhari'. Nampak tak? Azhaba. Ini an, bukan anna. Azhaba. Jelas, itulah takwil. Uridu az-zihab ilal hammam. Boleh? Uridu an azhaba ilal hammam. Boleh? Dua-dua boleh. Okey. Jadi untuk isim tafdhil ni dia perlu takwil. Kalau nak tak cukup syarat-syarat yang kita sebutkan awal-awal tadi. Okey. Kemudian, okey, jelas setakat ni. Maknanya, macam mana kalau dia ada huruf nafi, takwilkan dia dengan an. Tak boleh ahsanul ihmal, tak boleh lah. Kalau tadi pun sama, tadi dengan majhul. Majhul pun tak boleh. Kita terus buat majhul, tak boleh. Kena takwilkan dia. Okey? Takwilkan dengan an masdariyah. Jelas Ini sebab apa kena takwil ni? Sebab tak cukup syarat lah. Kalau cukup syarat tak jadi masalah. Okey. Kita lihat tadi. Kita kata tadi isim apa? Tafdhil af'alu. Okey. Af'alu, muannas dia apa? Muannas dia adalah fu'ala. Nampak? Fu'ala. Tapi untuk aib dengan warna, untuk kecacatan dengan warna tadi, dia atas wazan af'alu juga. Af'alu juga. Nampak? Jelas Tapi di sini dia atas wazan apa? Fa'la. Fa'la. Okey, sebab apa ya? Sebab jamak dia berbeza. Jamak dia adalah berbeza. Apa jamak dia? Af'alu adalah fa'ala, afdal fudla. Jamak af'alu huwa afa'il. Okey. Kalau af'alu, jamak dia apa untuk isim tafdhil?
Af'alu. Afa'ilu. Jamak dia apa? Afa'ilu. Contohnya a'zam. A'zamu. Jamak a'zamu apa? A'zamu. Jamak dia apa dia? A'azim. A'azim. Nampak? Af'alu ahmaru. Kalau ahmaru jamak dia bukan ahamir, bukan ahamir. Aswadu bukan asawid, bukan. Aswadu hitam, jamak dia asawid, bukan. Okey. Kemudian fu'ala, jamak dia apa? Fu'ala, perempuan, jamak dia. Ini perempuan seorang. Kalau jamak fudlayat. Jamak muannas salim fudlayat. Nampak? Ini fa'ala hamra, jamak dia apa? Humroyat, bukan? Jadi mana nampak tak? Jamak dia lain. Jamak untuk isim tafdil adalah afa'ilu, a'azimu. Fu'ala fudlayat. Kalau hamra lain. Aswadu jamak dia lain. Okey? Jelas Kemudian yang seterusnya kita nak bincangkan satu benda tentang isim tafdil juga. Kita nak habiskan hari ni jugalah bab isim tafdil Tadi yang fu'ala perempuan tu dalam Quran ada tau. Dalam Quran. Fu'ala. Untuk isim tafdil fu'ala. Apa fu'ala isim tafdil dalam Quran? Tak salah ada dua Apa benda tu? La ikraha fid din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti faman yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Nampak? Faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Wusqa. Nampak? Ni urwah ni tali, wusqa yang kuat. Makna fu'ala. Fu'ala ni isim tafdil yang sangat kuat, yang paling kuat. Nampak Betul Buka juzuk 3 tengok. Muka surat pertama, surah Al-Baqarah, bawah sekali tu. Yang kukuh. Berpegang teguh dengan tali yang kukuh. Mana iman, yang kuat. Mana yang sangat kuat lah wusqa. Isim tafdil ni. Ini apa? Ini dah ada isim tafdil. Isim tafdil. Okey. Lagi apa? Hafizu ala salawati was salatil wusta. Was salati al wusta. Nampak tak? Kita nak bagi tahu wazan sama ni. Fu'la. Baris depan, mati atas. Wusqa. Nampak sama ni? Wusqa. Nampak sama? Terjemah dia solat yang tengah. Solat yang paling tengah. Wusta ni dalam tafsir banyak lah Apa huraian wusta ni? Solat yang paling tengah. Ada kata yang paling susah. Solat subuh. Susah nak bangun subuh. Ada kata solat asar sebab orang sibuk. Nak balik kerja tak semayang asar. Ada yang kata solat tengah-tengah solat asar. Sebab apa? Tengah-tengah lah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tengah-tengah. Tengah-tengah, asar. Jadi yang paling tengah. Maknanya dia isim tafdil yang paling tengah. Tengok tafsir lah. Huraian ni tengok tafsir. Huraian panjang. Kalau kata solat ni apa huraian ulama'. Solat ni apa huraian ulama'. Tengok lah. Nampak tak? Ini isim tafdil lah ni. Yang paling tengah. Yang paling kuat. Paling kukuh. Yang paling teguh. Nampak? Ini dalam Quran untuk muannas. Itu muannas punya isim tafdil. Jelas? Okey. Sekarang ni kita lihat pula contoh yang simple yang biasalah Contoh yang simple yang biasa.
Muhammadun mubtada. Okey? Mubtada. Kemudian akramu jadi khabar. Makna lebih mulia. Muhammad itu lebih mulia. Min Muhammadin jar majrur. Akramu khabar i'rab tapi dari segi sirah isim tafdil. Lebih mulia maksudnya. Kita boleh juga pinjam kalimah-kalimah yang ada pada yang tak cukup syarat tadi. Apa kalimah kita pinjam? Kalimah apa tu? Asyad. Lagi? Asyad. Lagi kalimah apa lagi? A'zam. Lagi kalimah apa lagi? Kalimah aksar. Semua tu adalah kalimah-kalimah yang tak cukup. PL lebih 3 huruf. Ini 3 huruf je. Asalnya kaf ram mim. Kaf ram mim. Karama. Mana mulia. Asalnya 3 huruf je. Kita boleh juga pinjam perkataan ni. Yang lebih untuk lebih PL 3 huruf tadi. Tadi kita bagi contoh apa tadi? Asyaddu irtifa'an. Okey, nampak tak? Irtifa'an kita jadikan jadi masdar. Ini apa? Masdar. Nampak? Ini masdar. Kita letak asyaddu. Sini pun kita boleh buat. Kita kata apa? Sini. Muhammad asyaddu karaman. Kita kata karaman ni 3 huruf je, tak boleh, tak asyad, boleh. Hukumnya boleh. Harus. Boleh. Isim tafdil macam ni pun betul, macam ni pun betul. Asyaddu makna kalau terjemah samalah. Terjemah samalah. Muhammad lebih mulia, Muhammad sangat mulia, lebih mulia, sama. Okey? Muhammad asyaddu karaman, letaklah mim Muhammad tadi, sambung ayat dia mim Muhammad. Okey jelas dalam Quran banyak guna sirah ni. Quran sirah ni pun ada, sirah ni pun ada. Contoh kita bagi contoh. Kemudian perkara yang perlu lagi kita tahu. Apa yang perlu kita tahu? Contoh dalam Quran ni kat mana? Banyaklah. Juzuk ke-10. Juzuk yang ke-10. 8 lais muka atas sekali tu. Juzuk 10 8 lais muka atas sekali. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum. Kalladzina min qablikum ayat atas sekali Juzuk helaian juzuk yang ke-10 helaian yang ke-8 lais muka. Kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan. Kanu sini ada kanu. Nampak tak? Kanu ashadda minkum quwwatan. Okey? Nampak Kanu asyadda minkum. Kanu asyadda minkum quwwatan. Nampak? Sebenarnya dia boleh takwil kan ni. Ini tamyiz ni. Quwwatan. Sebenarnya macam mana ayat dia? Sebenarnya ayat dia boleh saja. Kanu aqwa. Kanu aqwa. Kanu aqwa minkum. Mereka lebih kuat banding kamu. Ayat dia macam mana? Ayat dia kanu aqwa minkum. Nampak? Macam ayat ni Kanu aqwa minkum. Kanu aqwa minkum. Dia 3 huruf je tapi dia gunakan asyad. Boleh? Hukumnya harus. Dia 3 huruf menggunakan asyad. Sepatutnya gunakan macam ni. Akramu aqwa. Lepas tu min Muhammadin minkum. Jelas Nampak asalnya begitu. Kanu asyadda minkum quwwah, kanu aqwa minkum. Itu ayat asal dia. Okey. Tapi nak bagi kita harus kita gunakan asyad. Tapi kena letak masdar tamyiz masdar tamyiz.
Masdar nisbah kita panggil. Nisbah muhawwal ke ghairu muhawwal? Tengok balik. Okey, jelas Ambil masdar, letak asyadda minkum quwwatan. Sebenarnya kalau kita buka ayat Quran, kita letak kanu asyadda quwwatan minkum. Asyadda quwwatan minkum. Tapi bila Quran dia letak jar majrur dulu, kemudian baru letak tamyiz. Tengok nampak asyaddu karaman, asyadda quwwatan minkum. Kalau nak terjemah macam tu lah, asyadda quwwatan minkum, lebih kuat berbanding kamu. Jangan pula lebih berbanding kamu kekuatan. Bahasa Melayu pun pening Kalau baca bahasa Melayu, mereka itu lebih berbanding kamu kekuatan. Bahasa Melayu pun pening tau. Maksudnya ambil lah, mereka itu lebih kuat berbanding kamu. Min tu min perbandingan berbanding kamu. Nampak jelas comparison. Okey. Lagi apa lagi? Jelas Tak ada apa dah. Ini contoh Quran dalam surah Al-Kahfi. Ada Apa benda surah Al-Kahfi? Ana aktsaru. Okey. Minka. Okey. Malan. Wa a'azzu nafaran. Dalam surah Kahfi juzuk ke apa ni, juzuk ke-15. Juzuk ke-15 apa? 8 lai juzuk 19 bawah bawah 8 lai. Juzuk 15 helaian yang ke-8. Okey. Ana aksaru. Aku lebih. Nampak tak? Aksaru. Ni isim tafdil ni. Ini isim tafdil. Nampak? Ana aksaru. Dalam surah Kahfi Tengok balik. Tengok dalam surah Kahfi, rujuk Al-Quran. Ana akramu aksaru. Lebih banyak. Tadi sebelum tu saya lupa nak bagi tahu satu benda. Dia baris isim tafdil bergantung kepada i'rab. Nampak tak? Asyaddu. Di sini asyadda. Sebab apa asyadda? Sebab di sini menjadi khabar kana. Nampak sebab apa asyaddu jadi khabar? Sebab apa asyadda khabar kana? Khabar kana kena mansub. Khabar kana tak boleh rafa' macam khabar ni. Ni khabar mubtada', marfa' lah. Khabar kana kena mansub, nasab baris atas. Jelas? Tak boleh asyaddu. Okey? Ana aksaru, aku lebih banyak. Lebih banyak apa tu? Lebih banyak harta berbanding kamu. Kalau ayat mudah macam mana? Ayat mudah. Atau kita nak buat macam ni boleh. Tapi tak boleh lah sebab ni ayat Quran Kalau kita nak buat ayat biasa. Ana asyaddu, ana macam mana nak buat? Asyaddu malan. Dia asyadu tak bersesuai dah. Aksar dah sesuai. Ni guna ni, perkataan ni. 3 ni. Asyad a'zam aksar. Nampak? Ana aksaru malan. Ana aksaru malan. Aku lebih banyak harta berbanding kamu. Kalau terjemah bahasa Melayu kena ambil lah dia punya tamyiz ni loh. Aku lebih banyak harta berbanding kamu. Jangan aku lebih banyak berbanding kamu harta. Jadi ayat tu pusing sikit. Kita ambil ana aksaru. Aku lebih banyak harta berbanding kamu. Wa a'azzu nafara, aku lebih mulia berbanding pengikut. Pengikut aku ramai, pengaruh aku berbanding kamu. Perkara penting kita nak ambil yang atibar dalam ayat ni apa benda? Perkara yang sangat penting. Hukumnya harus. Apa yang harus? Ni min ni harus. Nampak ana aktsaru minka, ada min Dekat sini wa a'azzu tak ada min. Nafara. Maknanya harus. Nak letak min tak letak min boleh. Ana aktsaru minka malan wa a'azzu. Dekat sini ada apa? Minka. Ada min. Tapi dia tak bubuh min. Hukumnya harus. Nampak? Hukumnya apa? Harus. Nak letak min boleh, tak letak min boleh. Tak jadi masalah. Min terjemah apa? Bukan daripada berbanding. Okey. Jelas Juzuk yang ke-11.
juzuk yang ke-11, muka surat pertama sekali surah Taubah, juzuk 11. Muka surat yang first sekali, dia kata apa tau? Yang first sekali dia kata apa? Apa benda? Al-a'rabu. Dalam Quran, ini kita bicara tentang isim tafdhil ni, al-a'rabu. Apa dia? Asyaddu kufran wa nifaqan. Nampak? Al-a'rabu, orang-orang A'rab. A'rab tahu A'rab? A'rab bukan Arab. Dia A'rab ni orang kawasan pedalaman lah. Dia keras sikit, keras. Cakap pun keras. Macam kita pergi tempat orang asli Kita tanya, saya biasa pergi tempat orang asli, tanya dia kedai runcit kat mana? Kedai runcit depan sana lah. Jadi dia nak marah kita. Bukan dia nak marah, bahasa dia macam tu. Kasar. Ni orang Arab jumpa Nabi pun macam tu lah. Dia cakap tinggi suara macam nak marah. Padahal bukan marah, memang suara dia macam tu. Memang bahasa dia, dia tak bermasyarakat. Jadi masyarakat sama dia je. Jadi mereka keras. Keras. Tapi jangan kita terasa hati pula. Memang tak perlu terasa hati. Memang bangsa dia macam tu, bahasa dia. Okey, Al-Arab ni keras. Orang Arab ni bukan keras percakapannya tau. Al-Arabu ni bukannya kata apa nama keras dari segi percakapan je. Tetapi dia asyaddu. Keras juga ni, asyad. Isim tafdhil. Keras dari segi apa? Dari segi kufran. Kufran wa nifaqan. Okey? Asyaddu kufran wa nifaqan. Makna kufur, nifaq. Sangat keras. Nampak? Jadi di sini kalau kita lihat dalam bab tamyiz, kalau kita belajar bab tamyiz, ini maksudnya ta'ajub. Dia ada maksud zam, ada maksud madah, ada maksud ta'ajub. Makna di sini sangat ta'ajub orang-orang Arab ni, dia begitu keras. Kufur dah sebati lah. Ni sifat munafik dah sebati lah, sifat nifak. Sangat keras. Okey? Jelas. Dalam juzuk yang ke-10 kita lihat 8 lai helaian yang ke-8 lai semuka 8 lai semuka. Bawah sekali, ayat bawah sekali. Dia kata apa tau? Ayat bawah sekali. Dia kata apa? Dia kata waridwanun. Okey? Waridwanum minallah akbaru. Keridhaan daripada Allah itu lebih besar. Ini ada khabar. Waridwanum minallahi akbaru dzalika huwal fawzul azim. Ayat bawah sekali helaian yang ke-8 lai semuka, juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke-10. Bawah sekali. Waridwanun, keridhaan minallah daripada Allah itu akbaru. Ini akbaru, lebih besar. Jadi khabar kepada mubtada. Keridhaan Allah Taala itu lebih besar. Keridhaan lebih besar. Akbaru. Nampak? Ini isim tafdhil lah ni dalam Quran. Jelas cakap tu. Ada apa-apa lagi ke soalan? Kemudian sebenarnya dalam Quran terlampau banyak dalam Quran. Banyak. Lakinna ahda minhum. Satu lagi saya nak bagi tahu dari sudut terjemahannya. Kalau kita lihat apa benda sudut terjemahan? Dia kata yang kita sebutkan semalam, kita bagi ayat Quran satu, hadis satu. Apa nama ayat Quran kata apa? Surah Yusuf. Surah Yusuf ayat ke berapa? Surah Yusuf ayat yang ke-8.
La Yusufu wa akhuhu ahabbu minna. Okey. Satu lagi dalam hadis Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta. Dalam hadis Nabi. Dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam bab iman. Dalam bab iman Kalau dalam Bukhari dalam kitab apa? Kitab dalam babul ilmi kalau tak salah lah. Kalau tak salah. Hatta la yu'minu ahadukum hatta akuna hatta akuna ahabba ilaihi ahabba ilaihi wa waladihi wa walidihi. Kemudian wan nasi ajma'in. Ada hadis Jelas? Ni ayat Quran surah Yusuf ayat ke-8, ni hadis riwayat Imam Bukhari ada, Imam Nasa'i ada, Imam Muslim pun ada riwayat hadis Okey? Dalam Quran kata apa? La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Okey. Hatta amil nasab akuna. Okey. Ahabba ilaihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina. Okey. Jelas Nampaklah kat sini. La Yusufu, Nabi Yusuf, wa akhuhu, dan juga saudaranya. Saudaranya kalau tak salah tengok tafsir, tak salah adik bongsu dia nama Bunyamin. Wa akhuhu. Ahabbu, nampak? Ahabba. Nampak? Isim tafdil. Lepas dia mesti mutaaddi dengan ilah, mesti ada perkataan ilah. Kemudian dia ada dekat mana min comparison tadi, min yang kata makna perbandingan di sini. Min. Okey. Di sini tak ada min. Okey Nampak Ini ahabbu, ni ahabba. Ahabba lepas ada ilah, tak boleh terjemah kepada Kalau terjemah kepada bahasa Melayu rasa mungkin pelik sikit. Nabi Yusuf dan juga adik-beradiknya lebih disukai kepada ayahnya. Lebih disukai di sisi ayahnya lah, bahasa Melayu di sisi. Ila ni makna di sisi. Ahabba ila, ahabbu ila makna di sisi. Lebih disukai di sisi ayah kami. Minna, berbanding kami. Maknanya Nabi Yusuf dan juga Bunyamin lebih disukai berbanding kami di sisi ayah kami. Lebih disukai berbanding kami di sisi ayah kami. Itu maksud dia. Okey. Min ni bukan daripada perbandingan berbanding kami. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum, tidak sempurnalah iman salah seorang di kalangan kamu hatta akuna, sehinggalah dia sehingga jadilah aku iaitu Allah ahabba ilaihi, yang paling dikasihi di sisinya apa? Kita lah yang paling dikasihi di sisinya, dan juga anaknya, dan juga ayahnya, dan juga manusia semuanya. Maksudnya iman seseorang tak akan sempurna melainkan orang yang paling dikasihi adalah akuna, iaitu jadikan aku Allah Ta'ala. Jadikan aku Allah Ta'ala lebih dikasihi berbanding dengan diri dia, anak dia, ayah dia, manusia semuanya. Jelas
Makna dia kasih kepada diri dia, dia suka diri dia, jaga makan minum dia, kesihatan dia, dia jaga anak dia, jaga ayah dia, jaga manusia, masyarakat keliling semuanya. Hendaklah perkara pertama sekali dia letakkan Allah Ta'ala yang paling dikasihi. Barulah sempurna iman dia. Kalau dia kasihi orang lain mengatasi kasih sayang kepada Allah, tak sempurnalah iman dia. Jelas Nampak itu semua isim tafdil. Okey Kita nak habiskan bab isim tafdil ni. Kata kita tak nak tu lah. Sikit lagi. Kita nak habiskan sikit lagi. Okey Jelas Okey. Ini mengenai dengan isim tafdil yang kita bagi tahu lah. Okey. Ada apa-apa soalan? Boleh tinggalkanlah di ruangan komen kalau ada apa-apa soalan. Kita mekalah kena berhenti dah. Ada sambungan lagi tu dalam muka surat 104 dalam Nahu Al-Fatih. Kita akan sambung esok insya-Allah isim tafdil. Kita jangan nak habiskan hari ni juga. Tapi ada masalah lain kita tak sempat nak habiskan. Insya-Allah kita akan sambung esok. Kalau ada apa-apa soalan tinggalkanlah di ruangan komen. Okey? Kalau ada apa-apa. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu. Ada kalimah min hadis tu. Kita tengok. Saya tak pasti tengok dah. Kita tengok dalam kejap kita tengok. Kalau ada tertinggal betul dalam okey. Jazakallah kepada Muhammad Syahmi bagi tahu. Memang ada tertinggal min tu. Ada tertinggal min. Okey? Tertinggal min di mana tu? Kita tengok min ahab min waladi. Di sini ada tertinggal min. Betul? Wa ni buang. Tertinggal min. Betul? Okey. Jadi tak sempurna iman salah seorang di kalangan kamu sehinggalah jadilah aku Allah Ta'ala yang paling dikasihi di sisinya berbanding anaknya, ayahnya dan juga manusia semuanya. Berbanding, min ni berbanding. Sama macam ni lah min. Berbanding. Min waladihi wa waladihi. Okey. Jazakallah. Bagus. Kemudian esok kita sambung ada 4 aqsam. Aqsam ni makna bahagian tentang nak peletakan isim apa kita panggil? Isim tafdil. Okey? Kita bagi contoh ayat Quran 2 gelas. Ayat Quran 2 sebenarnya banyak terlampau banyak. Kita bagi contoh 2 gelas. Okey. Apa dia? Wama tukhfi. Apa yang kamu sembunyikan tukhfi dalam hati kamu. Suduruhum. Wama tukhfi. Wama tukhfi suduruhum akbar. Apa yang sembunyi dalam hati suduruhum. Wama tukhfi suduruhum akbar. Betul baris ni? Ini jadi fa'il kepada tukhfi. Akhfa yukhfi suduruhum. Apa yang akbar. Okey, akbaru. Ni isim tafdil. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang dada kamu sembunyikan, suduruhum. Apa yang dada kamu, hati kamu sembunyikan itu lebih besar. Akbaru. Jadi khabar lah. Apa yang kamu sembunyikan itu lebih besar. Lagi apa lagi dalam Quran? Wa huwa asra'ul hasibin. Wahuwa, dan Allah Ta'ala itu asra', paling cepat. Asra' mana apa? Paling cepat. Atas wazan af'alu, paling cepat. Hasibin, yang menghisap. Menghisap ni yang mengira kebaikan, kejahatan. Maka Allah Ta'ala cepat penghisabannya. Okey.
la yu'minu ahadukum hatta akuna. Mungkin kembali kepada Nabi. Kita tengok balik hadis tadi. Saya cuma ambil petikan ya. Mungkin akuna tu mungkin juga kembali kepada Nabi. Tengok balik. Saya pun tengok macam tu je. Kita tak lihat kepada apa? Syarah hadis. La yu'minu ahadukum hatta akuna. Tidak beriman salah seorang di kalangan kamu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga jadilah aku betul Nabi lah. Kalau ikut literal Nabi lah. Betul. Kalau ikut literal bukan Allah Ta'ala, Nabi. Jazakallah kepada siapa tu? Cik Aish. Okey, nama mengikuti kita dan beri teguran kepada saya. Alhamdulillah lah. Okey. Bagus. Kalau ada salah, hadis Quran kena bagi tahu saya. Sebab benda tu penting. Kalau salah nahu sorof, boleh tegur juga. Sebab nahu sorof ni, ya kadang-kadang ulama' kata begini ya. Tapi kita boleh tegur, kita boleh discuss. Tapi kalau ayat Quran, hadis, tersalah maksud, tersalah ayat, tersalah perkataan, kena bagi tahulah baris ke apa ya. Okey, jazakallah. Okey, cukup setakat ni loh. Sebab ada urusan lain. Okey. Moga-moga Allah Ta'ala beri kefahaman. Kita sambung esok insyaAllah. Last. Kita nak habiskan hari ni, tapi disebabkan ada masalah lain, cadang kita nak habiskan Aqsam. Sikit je, Aqsam. Lebih kurang 4 je. Tapi insyaAllah esok kita akan sambung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.